Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, melalui video ini saya ingin menyampaikan satu pesanan, satu nasihat untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Nasihat apa iaitu? Pada pengamatan saya, sebahagian orang, bukan semua, sebahagian orang, mereka bermudah-mudahan dalam melaksanakan solat. Bukan kerana mereka malas solat, bukan mereka orang yang tidak mahu solat, mereka ni solat 5 kali sehari. Tetapi mereka telah disalah ajar ataupun berlaku salah faham bahawa solat ini adalah satu ibadah yang kalau tak boleh buat dalam waktunya, tak apalah, qada sajalah. Atau sekarang kita buat lebih kurang saja, kita panggil solat hormati waktu, kemudian dah pada waktu yang sesuai, semua syarat-syarat cukup, kita buatlah solat yang penuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, atas dasar salah faham ini, saya sendiri, masa saya kecil-kecil dulu juga diajar solat ni boleh qada. Jadi saya pun banyak qada solat dulu. Banyak tak solat, kemudian qada saja. Jadi tetap melaksanakan 5 solat sehari, tetapi banyak yang qada. Dan perkara ini saya perhatikan masih berlaku sehingga sekarang ini, di mana sebahagian umat Islam, mereka ini bagus, orang yang melaksanakan solat. Tetapi berlaku salah faham bahawa boleh qada solat. So kalau ada apa-apa kesukaran ke, tak apa, tak payah solat. Nanti balik rumah qada. Nanti ada masa sesuai boleh qada. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini yang ingin saya betulkan. Apakah, tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksudkan oleh qada, dan sebenarnya kalau ikut dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bilakah sebenarnya kita boleh qada? Baik, qada bermaksud melaksanakan ibadah di luar waktunya. Okay? Dan apabila merujuk kepada ibadah solat, melaksanakan ibadah solat itu di luar waktunya. Kalau ikut dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bilakah sebenarnya kita boleh qada solat? Dua suasana ya. Pertama, apabila berlaku sesuatu yang tidak disengajai. Secara jujurnya tidak disengajai. Seperti apa? Tertidur. Apa dalilnya tertidur? Dalam Sahih Al-Bukhari ada sebuah hadis bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat dalam satu rombongan, dalam satu perjalanan, apabila mereka set up camp dan bermalam, keesokan harinya mereka terlanjur. Ya, matahari dah naik baru terbangun. Okey, pernah berlaku dan Rasulullah SAW pun ada bersama mereka ya. Dan matahari sudah naik baru mereka terjaga, lalu barulah dilaungkan azan dan mereka berwuduk dan juga melaksanakan solat. Okey, jadi itu satu contoh qada, melaksanakan solat di luar waktunya. Kenapa? Kerana tertidur. Ya. Jadi bila tertidur, bangun, mungkin mamai ke apa ke, ambil wuduk apa, terus laksanakan solat, dan itulah qada. Kerana tertidur itu juga boleh juga kalau tersilap dan terlupa. Benar-benar boleh terlupa ataupun tersilap. Macam mana boleh tersilap ni? Tersilap ni boleh berlaku kalau kita membuat penerbangan, kita pergi ke satu destinasi lain di mana zon waktunya berbeza, waktu solatnya berbeza dan kita pun tak tahu. Sebagai contoh kita membuat penerbangan, kita musafir ke satu negara yang musim panas, sama. Okey, sama, malamnya pendek, siangnya panjang. Maka dengan itu pun subuh dia memang awal. Okey, jadi kita pun sudah mendarat, kita lupa nak set alarm, lupa nak tengok app dalam phone subuh pukul berapa, lalu kita pun tidur. Dan kita set alarm macam biasa, pukul 6 pagi nak bangun sembahyang subuh. Alarm bunyi, kita pun bangun. Apa sahaja terang ni? Tengok-tengok sama, bila cek balik lah, subuhnya pukul 4 pagi. Sekarang 6 pagi sudah senang. Jadi, memang dah bangun dari tidur, tapi tersilap dalam mengira waktu solat kerana pergi ke destinasi yang baru dan kita mungkin tak biasa dengan perbezaan zon waktu, tak tahu sama winternya macam mana. Kalau winter musim sejuk, malamnya panjang, siangnya pendek. Kalau waktu sama musim panas, siangnya panjang, malamnya pendek. Jadi isyaknya lewat pukul 9 ke 9.30 malam, subuhnya awal, pukul 3 pagi ada, 2.30 pagi pun ada. Lalu first time pergi situ, dah set alarm, bangun, terang-menerang apa hal ni? Okay, kalau seperti itu, boleh kita qada solat. Itu memang diizinkan oleh syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana darurat. Darurat ini adalah life and death situation. Ada dalilnya. Sahih Al-Bukhari juga dalam perang Ahzab. Perang yang
di mana digali parit keliling kota Madinah itu, di mana musuh-musuh mereka berpakat-pakat buat satu coalition untuk menyerang umat Islam di Madinah. Pada satu hari dalam peperangan tersebut, mereka begitu hangat, begitu aktif menyerang umat Islam di Madinah. Umat Islam di Madinah pun begitu busy, sibuk mempertahankan kota Madinah sampai-sampai mereka pun terlewat. Tak dapat nak solat asar langsung. Ya, tak dapat solat asar langsung. Jadi ini life and death situation. Bila dah masuk maghrib, baru musuh pun letih agaknya balik ke camp masing-masing, barulah umat Islam sempat melaksanakan solat. Jadi solat asar itu diqada dalam waktu maghrib dan tertibnya ialah asar dulu. Sembahyang asar dulu 4 rakaat, kemudian baru maghrib 3 rakaat. Jadi tuan-tuan puan-puan, ini dua suasana di mana kita boleh qada. Pertama, pertama sejujurnya. Sejujurnya, jangan banyak serangga pula. Sejujurnya terlupa, tertidur, tersilap. You know yourself, be honest. Sejujurnya. Dan kedua, life and death situation. Darurat. Maka ketika itu boleh untuk qada. Ada pun suasana lain sebenarnya tak boleh qada, tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya ada kawan-kawan saya yang pergi hiking panjat bukit, nak tengok sunrise. So mereka berhimpun di bawah pukul 5.30 pagi, nak panjat tengok matahari naik pukul 6. Okey, lepas tu turun. Lepas tu saya tanya dalam grup tu, bila sembahyang subuhnya tu? Tak apa, kami qada, nanti dia balik rumah qada lah. Nak tengok kebesaran Allah, iaitu matahari naik, sunrise, nak ambil gambar, tak mainlah pakai phone, bawa DSLR panjang-panjang apa semua tu. Tapi tengok kebesaran Allah, tapi perintah Allah tak nak laksanakan. Balik rumah nak qada. Ini salah satu salah faham, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini satu contoh ya, adalah contoh-contoh lain di mana mereka dengan mudah, tak apa boleh qada, apa salahnya. Jadi mereka ni memang melaksanakan solat fardu. 5 solat fardu sehari, tetapi berlaku salah faham bahawa solat ini boleh qada. Tuan-tuan dan puan-puan, solat tidak boleh qada, melainkan dua sebab tadi ya. Yang tertidur, tersilap, terlupa, betul-betul tak sengaja. Dan nombor 2, kerana darurat. Kerana ada pun sebab-sebab lain, hendaklah tetap melaksanakan solat meskipun sebahagian daripada syarat-syaratnya, sebahagian daripada rukun-rukunnya tidak dapat dipenuhi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita mengkaji dan menganalisa ibadah-ibadah dalam Islam, solat, puasa, zakat, haji dan umrah, hanya ibadah solat yang apabila seseorang itu mengalami kesukaran, dia boleh kurangkan rukun-rukunnya tu, tetapi tetap wajib melaksanakan solat dalam waktunya. Sebagai contoh, kalau tak tahu arah kiblat, kita boleh solat mana saja. Tak apa, tetap solat itu tetap sah. Kalau tak boleh solat berdiri, boleh solat duduk. Tak boleh solat duduk, boleh solat baring. Tak boleh solat baring, maknanya baring langsung tak boleh gerak pun. Boleh juga dengan menggerak-gerakkan kelopak mata. Okey, contoh lain, kalau tak tahu bacaan, okey, betul-betul tak tahu, baru saja memeluk Islam, belum hafal lagi Al-Fatihah, baru hafal Inna Atoina, baru hafal Qul Huwallah saja, boleh baca apa-apa yang mudah, tetapi tetap kena melaksanakan solat. Belum lagi hafal pergerakan-pergerakan solat, tak apa, sembahyang, letak phone sebelah, ada YouTube sambil tu tengok, tapi tetap juga solat. Jadi untuk solat fardu tetap mesti solat dalam waktunya, tetapi diberikan kelonggaran pada rukun-rukunnya. Berbeza dengan puasa misalnya. Okey, puasa ya. It is either you do it or you don't do it. Contoh ya, kalau musafir, solat yang 4 rakaat boleh dikasarkan kepada 2 rakaat. Solat maghrib yang 3 rakaat boleh kasar kepada maghrib tak ada ya. Okey, yang 4 rakaat boleh kasar kepada 2 rakaat. Tetapi kalau puasa dan musafir, either you fast or you don't fast. There's no half fasting. Ya, sama ada anda puasa ataupun tak puasa. Dia bukan puasa separuh, kasar puasa tu. Okey. Kalau anda tidak sihat, okey, sama ada anda puasa atau tak puasa. Sebab kalau solat, kalau anda tak sihat, tak boleh diri apa, boleh sembahyang duduk. Boleh sembahyang ni. Tapi kalau puasa, kalau anda tak sihat, dia tak ada puasa separuh hari. Okay? Dia either you fast or you don't fast. If you
unable to fast, you qada some other day when you are healthy. Ya, demikian juga bagi zakat sebagai contoh ya. Cukup haul bayar 2.5%. Dia tak adalah saya bayar 1.75% boleh tak? Ke 1% je boleh tak? Tak ada, tak ada. Bila dah cukup haul, bayar. Tak cukup haul, tak apa, tak payah bayar. Dia tak ada macam mana? Tidak dikurangkan syarat itu. Demikian juga bagi haji dan umrah. Tawaf tetap 7 pusingan. Kalau tak larat, boleh duduk atas kerusi wheelchair dan torak 7 pusingan. Tawaf tidak dikurangkan kepada orang yang tak sihat, tak apalah. Jadi 5 pusingan pun boleh. You dari mana? Dari Malaysia? Ui, musafir jauh ni. Okey, tawaf pun boleh qasar. 7 rakaat jadi 3.5. 3,5. Maaf, daripada 7 pusingan jadi 3,5 pusingan. Ada tak? Tidak ada. It's either you do it or you don't do it. Sama juga bagi sa'i. It's either you do it or you don't do it. Tapi bagi solat, you must do it. But the conditions is reduced. The conditions are reduced according to your ability. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibadah-ibadah lain kalau kita kaji, semuanya mesti dilaksanakan sepenuhnya. Kalau anda sakit, kalau ada apa-apa keuzuran ke apakah, tak payah buat langsung. Berbeza dengan solat. Mesti buat. Kalau anda sakit, anda uzur, anda tak dapat nak mengambil wuduk ke, tak dapat nak tayamum ke apa, tetap solat juga. Tapi boleh dikurangkan syarat-syaratnya. Tak tahu arah kiblat di mana. Okey, tak apa, boleh semayang tanpa kiblat. Tak tahu, tak boleh nak semayang berdiri kerana mungkin dalam kapal terbang goyang-goyang. Boleh semayang duduk. Tak boleh semayang berdiri kerana sesuatu keuzuran atau penyakit, tak apa, boleh semayang duduk. Tak boleh sujud, tak boleh duduk antara dua sujud seperti normal. Sakit lutut, tak apa, boleh semayang duduk. Tapi tetap kena solat. Okay, tetap kena solat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan delete qada solat ni kecuali 2 suasana saja. Darurat, life and death situation, dan juga terlupa, tertidur, tak sengaja. Honestly ya. Bahkan ya, saya terlupa, bahkan dalam syariat Islam ni ada satu lagi solat yang namakan solat khauf. Solat dalam suasana takut ketika peperangan. Sila rujuk dalilnya surah An-Nisa ayat 102. Dalam menghadapi peperangan sekalipun, tetap solat jemaah, tetap pegang senjata. Satu kumpulan solat, satu kumpulan bersiap sedia. Satu sujud, satu ke depan, satu ke belakang. Ya, cuba search dalam YouTube solat khauf. Okay? Tentera kita di Malaysia, tentera darat kita, sefaham saya mereka pun tahu cara solat ni. Tidak ada qada, tetap juga solat. Ya, tetapi kita solat pandang bawah kan. Ini boleh pegang senjata, mata tetap tengok kiri kanan apa semua. Tapi sedang solat. Okey, tak ada qada bagi mereka. Demikian juga dalam video sebelum ni saya baca kisah daripada Sahih Al-Bukhari di mana Aisyah dan Asma mereka kehilangan kalung, lalu Rasulullah SAW mengutuskan beberapa sahabat untuk mencarinya, cari, akhirnya jumpa. Kemudian dah masuk waktu solat dan mereka tidak ada air untuk berwuduk. Maka mereka solat saja tanpa wuduk, tetap solat tanpa wuduk. Bila sampai ke Madinah, mereka mengkhabarkan perkara itu kepada Rasulullah SAW dan kemudian turunlah ayat yang mensyariatkan tayamum. Tapi yang pentingnya, Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka itu untuk qada solat. Tadi tu kau tak ambil wuduk kan, sekarang kau qada solat. Ya, jadi menunjukkan apa? Tetap solat walaupun dalam keadaan hadas kecil. Jadi tuan-tuan, jadi minta tolong review balik ya, jangan mudah-mudah qada. Jangan mudah-mudah qada, melainkan 2 suasana saja. Demikian juga untuk solat hormati waktu. Tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi ya, jika anda tak dapat melaksanakan solat seperti mana yang sepatutnya berdasarkan rukun-rukunnya, rukun solat 13 perkara kan, tak dapat ya, anda tetap melaksanakan solat kerana dan solat itu adalah sah kerana anda sejujurnya tak dapat memenuhi 13 syarat tersebut. Katakan dalam penerbangan, betul-betul tak dapat nak ambil wuduk. Nak tayamum, betul-betul lupa bawa tanah ataupun batu. Macam mana? Tetap juga solat dan solat anda itu adalah sah. Itu bukan solat hormati waktu. Katakan anda telah ambil wuduk. Kemudian ruang solat yang ada, saya tunjuk dalam video berbeza, 2-3 tempat ada. Yang nak solat tu 300 orang. Macam mana ni? Kena pula waktu subuh. Yang saya katakan waktu subuh tu pendek saja. Bila penerbangan dari barat ke timur, matahari timur ke barat, jadi waktu subuhnya sekejap saja. Nak tak nak terpaksa solat duduk.
Dan bila solat duduk, bila penerbangan Jeddah ke Kuala Lumpur, kiblat dekat belakang. So, rukun menghadap kiblat tak dapat dipenuhi, rukun berdiri ketika solat tak dapat dipenuhi, rukun rukuk dan sujud dengan sempurna tak dapat dipenuhi sebab boleh sekadar tunduk saja kan. Tapi solat anda itu tetap solat yang sah kerana itulah yang anda mampu lakukan pada saat itu. Bukan anda sengaja mempermainkan hukum Allah, bukan anda sengaja mencincaikannya, bukan sengaja anda bermain-main, tetapi itu sajalah yang anda mampu lakukan. Dan berdasarkan ayat ke-16 surah At-Taghabun, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya kamu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Bukhari, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis ke-9 daripada hadis 40 Imam Nawawi, apa saja yang aku larang kamu daripadanya, maka jauhilah ia. Dan apa saja yang aku perintah kamu dengannya, maka lakukanlah ia sedaya upaya kamu. Kita memang nak berdiri. Kita memang nak menghadap kiblat. Sedaya upaya, tapi tak boleh. Suasana tak boleh. Jadi kita semai duduk dan itulah solat yang sah. Bukan solat hormati waktu. Jadi solatlah dengan sepenuhnya. Sebab kadang-kadang bila solat hormati waktu, lebih kurang je. Okay, lebih kurang. Nanti balik terus semayang lah. Okay. Bukan begitu ya. Itulah solat anda. Itulah solat yang Allah akan ambil kira. Dan itulah solat anda yang sah. Balik rumah tak perlu qada. Balik rumah tak perlu qada. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekadar ulang kaji sekali lagi ya. Dalam syariat Islam, qada solat memang ada. Tapi hanya untuk dua suasana. Pertama, suasana yang betul-betul tak sengaja, terlupa, tertidur, tersilap. Okey, suasana kedua dalam suasana darurat. Okey, betul-betul dalam suasana darurat. Okey. Dalam suasana lain kita tetap mesti solat. Kalau Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, anda boleh jamak takdim, jamak takhir. Sila rujuk video saya tentang solat jamak dan kasar. Kalau solat yang tak boleh jamak, contohnya sembahyang subuh, rujuk video saya. Jom azan dan solat di mana jua. Anda boleh solat di mana jua. Macam saya di sini, rumput ke konkrit ke mana, boleh solat di mana jua ya. Jadi jangan mudah-mudahan mengqada solat. Dan apabila anda melaksanakan solat, sebahagian rukun tak dapat dipenuhi, sejujurnya tak dapat dipenuhi, tak mengapa. Itu memang solat anda dan Allah SWT akan menerimanya. Maka jangan anggap, sebab bila awal-awal anda anggap ia solat hormati waktu, awal-awal anda anggap ini lebih kurang je. Nanti balik rumah aku semayang yang real. Itu jadi lainnya tu. Tapi bila anda sungguh-sungguh solat, ya Allah, this is what I'm able to do right now. Ya Allah, inilah yang aku mampu lakukan sekarang ini. Aku tak dapat menghadap kiblat sebab ruang solat tak ada. Aku tak dapat berdiri, rukuk, sujud seperti biasa. Ya Allah, ini saja yang aku mampu lakukan. Allah SWT akan menerima solat kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita melaksanakan solat dalam waktunya. Kalau ada kemudahan untuk jamak, meskipun tidak musafir, ya betul. Tapi kalau tak ada kemudahan tersebut, jangan mudah-mudah untuk qada saja. Ataupun solat lebih kurang. Solat hormati waktu, nanti balik aku qada kononnya ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ayuh kita solat ya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.